Pewartaan tanah serta adaptasi sistem e-invoice antara laporan semasa negeri di bawah Bayu langsung bersama-sama Sabrina Bas. Silakan Sabrina. Faratul, Majlis Tenaga Sabah MTS meluluskan secara prinsip projek tenaga bagi memenuhi permintaan jangka sederhana tenaga elektrik. Kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur memaklumkan perkara berkenaan projek loji jana kuasa gas di Kimanis dan Tawau serta projek-projek tenaga boleh diperbaharui merangkumi sumber tenaga hidro dan angin diberi kelulusan bersyarat teknikal dan komersial. Setiap keputusan MTS dilaksana secara seimbang dan berhema. Selaras pertumbuhan ekonomi negeri, keperluan sektor industri serta kemampuan pengguna untuk menanggung kos penjanaan tenaga yang berpatutan. MTS terus menjadi platform tertinggi dalam menyelaras dasar tenaga negeri secara bersepadu demi kesejahteraan rakyat Sabah. Memperkukuh sektor pendidikan, RM6 juta diperuntuk bagi bantuan penyelenggaraan kecil sekolah Balkis membabitkan 110 sekolah di seluruh negeri. Bantuan bagi melaksana kerja pembaikan kecil juga penyelenggaraan asas seperti baik pulih atap, bilik darjah dan kemudahan prasarana sekolah. Balkis, komitmen kerajaan negeri memperkukuh akses dan kualiti pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Dan ini tidak terhad kepada sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah agama negeri, sekolah menengah agama negeri, sekolah Cina pun masuk. Beliau terdahulu menyempurnakan majlis penyerahan bantuan Balkis di Sepitang. Daerah Sepitang antara penerima terbesar fasa terkini pelaksanaan Balkis. 10 sekolah di Sepitang merupakan penerima terbaharu bantuan berjumlah RM500,000. Kampung Seregai dan Kampung Jalan Indah Dumpil Petatan bakal diwartakan. Permohonan telah dikemukakan serta disokong jawatan kuasa penggunaan tanah dan pemegang amanah rizab kampung. Proses perwataan dijangka diperoleh dalam tempoh 6 bulan. Kita sudah majukan memohon untuk digazet. Dan saya rasa insya-Allah tidak ada masalah. Yang penting kawasan itu sudah kita periksa, dia memang jelas, clear dan kerajaan pun tidak ada apa-apa perancangan untuk dibina di kawasan yang saya maksudkan. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan pewartaan tanah kampung bagi kawasan Serigai dan Jalan Indah Dumpil di perkarangan Masjid Al-Qaeda Amin Putatan. Beberapa kampung dalam kawasan Dun Petegas turut dicadang untuk diwartakan. Usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah perlu sedia adaptasi sistem e-invoice. Selain memenuhi agenda pendigitalan nasional, kesediaan itu meningkatkan kecekapan serta ketulusan integriti perniagaan. Salah satu yang kita ingin lihat adalah untuk PMKS ini beradaptasi kepada penggunaan komponen digital dan termasuklah juga penggunaan sistem e-invoice dalam operasi perniagaan mereka. Beliau berkata demikian selepas hadir seminar usahawan madani e-invoice di Penampang. Lebih 11,000 usahawan setakat ini telah menyertai siri jelajah anjuran Institut Keusahawanan Negara. Memiliki gabungan antigen darah yang sangat luar biasa hanya dijumpai pada segelintir manusia di dunia. Darah jarang jumpa, sejenis darah yang jarang ditemui dalam populasi tertentu. Serina Olivia Chong ada perkongsiannya. Selama ini ramai hanya mengenali darah sebagai A, B, AB atau O sama ada positif atau negatif. Tapi hakikatnya, sistem darah manusia jauh lebih kompleks. Sehingga kini, lebih 47 sistem darah telah dikenal pasti. Ia melibatkan 366 jenis antigen.
Kategori darah jarang jumpa ditemui apabila seseorang individu memiliki gabungan antigen darah yang sangat luar biasa. Satu contoh paling sukar dicari ialah RH0 atau golden blood, darah yang langsung tiada antigen RH. Setakat ini, hanya kira-kira 50 orang dihisahkan memilikinya. Sebenarnya dia ada lebih kurang 5 jenis antigen. Antigen di bawah RH. Dia ada Big D, ada Big C, Small C, Big E dan Small E. Tetapi bagi mereka yang RH0, orang ni tidak ada langsung antigen tersebut pada permukaan sel darah mereka. Kes seperti ini memang luar biasa. Pengesanan pemilik darah ini menjadi cabaran paling besar. Kebanyakan kes darah jarang hanya dikesan selepas berlaku tindak balas luar biasa dalam tubuh pesakit. Demi memastikan bekalan sentiasa tersedia, Pusat Darah Negara menyimpan darah jarang dalam bentuk beku. Malah, ada usaha menubuhkan kumpulan penderma darah jarang termasuk mengenal pasti ahli keluarga pesakit sebagai penderma berpotensi. Setiap kali pendermaan kita akan lakukan ujian phenotyping untuk memantapkan kita punya pengkalan data bagi pesakit-pesakit. Semua darah jarang jumpa yang ada yang tidak digunakan kita akan freeze, kita akan bekukan. Maksimum boleh penyimpanan adalah 10 tahun. Darah jarang jumpa mungkin hanya 1 dalam sejuta. Pesakit yang pernah menerima darah jarang juga boleh dilatih untuk menjadi penderma selepas tempoh rawatan. Satu penderma yang tampil boleh menjadi penyelamat yang tiada gantinya. Jadi ini yang kami harapkan ya daripada masyarakat. Sekiranya lah kita dah dikesan sebagai salah seorang yang berpotensi sebagai penderma darah jarang, akan lebih terbuka untuk penderma darah bagi membantu pesakit-pesakit yang lain. Ikuti siri kedua menyingkap kisah seorang penderma dan adik-beradik pesakit thalassemia yang bergantung hidup kepada setitis darah jarang jumpa. Serina Olivia Chong, RTM. Sebuah bot kumpit disyaki menyeludup pelbagai barangan ke negara jiran tanpa dokumen pengisytiharan ditahan. Keseluruhan nilai rampasan dianggar lebih RM800,000. Kenyataan Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussain menyebut bot berkenaan ditahan sekitar 0.8 batu nautika dari perairan Tanjung Aru Sandakan. Pemeriksaan mendapati bot dikendalikan seorang nakoda dan 7 kru warga asing. Kesemua mereka gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah. 6 penumpang warga asing turut ditahan. Bot berkenaan membawa muatan 250 tong berisi minyak petrol, 15 tong minyak diesel serta 120 tong gas pelbagai jenama. Gas disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1962, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan Akta Immigration 1959-63. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk ditahan SPRM Sabah. Penahanan dipercayai kerana menipu seorang individu dengan meminta wang RM6,000 bagi mendapatkan darjah kebesaran negeri Pahang. Suspek berusia 40-an ditahan ketika hadir di pejabat SPRM Sabah untuk memberi keterangan. Pengarah SPRM Negeri Datuk S. Karunaniti mengesahkan penahanan berkenaan. Suspek telah dibebaskan dengan jaminan setelah membayar deposit tunai RM5,000 daripada jumlah jaminan RM10,000 yang dikenakan. Khamis ini suspek bakal didakwa di Mahkamah Session Kota Kinabalu. Ini sahaja Farhatul perkembangan semasa dari negeri di bawah Bayu. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Sabrina.